dengan penuh muhasabah diri kita, dengan kita melakukan ketakwaan, belajar untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah kita menyambut kedatangan Aidil Fitri, maka sebaik-baiknya amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu kita tingkatkan. Kita istiqamah dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila istiqamah, semoga amalan kita itu, ibadah kita itu dilipat kali gandakan ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hasil daripada kita beristiqamah. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dalam kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga mengejar untuk kita nak dapat iaitu bagaimana kemanisan seronok beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun dalam kata yang lain iaitu halawatul iman, rasa kemanisan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita tak boleh nak cerita dekat orang macam mana. Rasa seronok ibadat, rasa seronok mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tak boleh nak cerita kat orang macam mana. Dalam kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, nak bagi rasa seronok, nak bagi rasa bagaimana kemanisan nikmat beriman, nikmat mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara golongan-golongan ini, dan mereka yang mendapat halawatul iman, kemanisan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ciri-ciri di antara mereka yang akan dapat merasa nikmat seronok beriman, seronok beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatun man kunna fihi wajadat halawatul iman. 3 perkara apabila seseorang itu dapat, seseorang itu perolehi 3 perkara ini, wajadat halawatul iman, dia akan dapat kemanisan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya golongan yang dapat, mereka yang meredai, radhi billahi rabbah, mereka meredai bahawa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan mereka. Apa yang mereka buat, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka laksanakan, kenapa? Redha Allah. Mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Apa dia kerja, apa dia buat, apa yang dia lakukan, tak ada tujuan yang lain melainkan kerana nak cari mardatillah, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia kerja, dengan kerja itu dia berusaha untuk mendapat mardatillah, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia melakukan satu-satu perkara, dia berjuang apa jua sekalipun. Kenapa? Mardatillah, mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nyawanya diancam, walaupun kedudukannya diancam, walaupun dia akan dipecat daripada jawatan, walaupun dia akan diserang, walaupun dia akan dibunuh dengan sebagainya, tapi tujuan dia apa? Iaitu untuk mencari redha Allah. Dia tak akan gadai perkara yang mana yang sebenar dengan perkara-perkara yang batil. Dia tak menjual iaitu akhirat dengan harga yang murah. Ni dengan dunia sikit kita boleh tergadai. Dengan keseronokan dunia yang bangsa sementara ini kita dah leka. Dunia yang bangsa sementara ini kita dah lalai banyak. Allahu Akbar. Terutama pada hari ini kita lihat ramai anak-anak muda kita yang tak jelas akidah mereka, yang tak jelas ibadah mereka, apatah lagi kalau nak menyebut berkenaan mardatillah, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu apa yang berlaku di Syria pada hari ini, salah seorang ulama yang datang ke Malaysia, Syekh Quraib Rajah, salah seorang ulama Qurra yang mana yang di Syria, ketua ulama Qurra di Syria, dia mai sini.
Bila orang tanya dia berbagai-bagai, apakah keperluan, apakah orang Syria hajat, apakah pemuda-pemuda hajati? Jawapan Syekh Qurim Rajah, kamu jangan bimbang terhadap pemuda-pemuda Syria. Kamu jangan risau bagaimana hati-hati pemuda-pemuda Syria yang berusaha untuk mencari redaan Allah Subhanahu wa taala, yang berjihad habis-habisan sehingga tergadai nyawa mereka sekalipun, mereka tidak akan iaitu gadai agama mereka. Jangan kamu risau terhadap pemuda-pemuda Syria. Cuma saya nak ingatkan kepada kamu, kata Syekh Qurim, kamu risaulah pemuda-pemuda kamu lebih utama. Kerana pemuda-pemuda kamu pada hari ini yang kosong diri mereka daripada ideologi akidah. Tak ada. Pasal itu dia mai apa pun dia rambut macam mana. Mai Syiah pun dia sapu, mai Drus dia sapu, mai anti hadis pun dia sapu. Apa mai yang mana dia rasa setuju dengan dia sapu dah. Akhirnya apa yang berlaku? Allahu Akbar. Nah, kebanyakan pula anak-anak muda kita yang tak tahu apa langsung. Alhamdulillah kita tengok di sana mereka, pemuda-pemuda Syria, bagaimana pada hari ini mereka dibunuh dengan berbagai-bagai perkara. Sehingga baru ni bom kimia bukan sekadar mengorbankan iaitu orang-orang lelaki, tetapi mengorbankan kaum wanita muslimat, mengorbankan kanak-kanak, mengorbankan binatang, kucing, burung, habis terkena habis belakang. Sampai mula pula kita lihat kemungkinan berlaku juga kesan daripada bom kimia yang mana yang diletakkan di pinggir bandar Damsyik di Syria. Kemungkinan dia punya orang panggil pahang dia tu, aura dia ataupun kesan dia, efek dia, kemungkinan yang mana jangkaan takut kemungkinan akan sampai ke Saudi. Akan sampai ke Saudi pada ketika mana umat Islam berpusu-pusu mengerjakan ibadah haji tahun ini. Semua apa nak pergi belakang, kena habis ke Arafah tu tuan-tuan. Allah, berapa juta lagi umat Islam yang duk pergi, semua ahli sunnah wal jamaah. Ini sehinggalah itu kerajaan Malaysia tak ternilah hak tu dia ambil berat. Sehingga dia kata sekiranya nampak ada bibit-bibit nak berlaku macam ni, maka serta-merta sekat tahan sah jemaah haji daripada Malaysia supaya pergi ke sana. Kenapa? Kita takut terkena iaitu kesan daripada bom kimia yang dilepaskan oleh rejim Bashar al-Assad. Tu kita lihat, tu bunuh kita kata bunuh biasa, bunuh macam tu bunuh biasa. Minggu lepas hari Selasa, lebih kurang dalam 20 hari bulan kata selamat saya. Hari Selasa minggu lepas, hari ni hari Rabu, minggu lepas hari Selasa, bagaimana umat Islam mujahidin di Syria sehingga mereka ini dipotong kepala, bukan dengan pedang bukan dengan pedang, bukan dengan pisau, bukan dengan bom, tapi dengan denso. Gaji beratok panjang-panjang dan start perung, seorang perung, seorang demi seorang, habis semua putih kepala. Pantai dengan gaji injin. Allah Akbar. Walaupun kita rasa tengok bagaimana mereka cukup dahsyat yang mereka alami, cukup dahsyat yang mana yang mereka rasai, yang mana mati bukannya mati dengan pedang tapi mati dengan gaji injin. Semoga mereka kita lihat akidah mereka mantap, akidah mereka kukuh, mereka tak akan gadai agama mereka sehingga walaupun apa yang berlaku, sehingga mereka menemui syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Untuk nak memperkenalkan nama apa? Tidak, tetapi untuk mencari mardatillah, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ini kita lihat, walaupun mereka kena macam tu, tapi mereka mati sakit sikit je, tak sampai seminit.
Ni kita ni tak tahu jangan. Nah, masuklah saya sendiri. Berapa lama kita nak terlantar sakit sebelum nak menghembuskan nafas yang terakhir. Mereka walaupun keadaan macam tu, alhamdulillah, mereka mendapat anugerah iaitu syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang telah dinobatkan sebagai syuhada. Satu nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan. Begitu juga apa yang berlaku di Mesir. Bagaimana di medan Rabi'atul Adawiyah, rakyat-rakyat Mesir ditembak dengan rakusnya oleh tentera-tentera Mesir. Kenapa? Inilah kita lihat apa yang berlaku pada hari ini. Inilah dah sampai masa yang mana matlamat orang Yahudi dah dapat menguasai, iaitu apabila mereka dapat perkara-perkara benda-benda ini, bermakna mudah untuk mereka nak kuasai dunia. Sebab apa? Di sinilah kukuhnya akidah umat Islam. Sebab di sanalah, di Syam, Syria, ramainya ulama. Begitu juga di Mesir, ramainya ulama. Berbanding kita tengok tempat-tempat lain, tapi di situ adalah di antara negara-negara yang banyak ulama. Sasaran mereka, target mereka, matlamat orang Yahudi pada ketika mana iaitu jatuhnya Daulah Islamiyah yang terakhir pada tahun 1924, sehingga mulanya iaitu tertubuhnya, tertegaknya mereka mengisytiharkan negara haram mereka Israel. Orang Yahudi dapat menguasai tanah Palestin 22% pada 15 hari bulan Mei tahun 1948. 22% mereka dapat kuasai dengan mereka dapat menegakkan, menumbuhkan, mendirikan sebuah negara, iaitu negara secara haram, negara Israel. Dan mereka menaikkan bendera warna biru putih, berlambangkan di tengahnya bintang, dikapit dengan dua line biru, atas biru, bawah biru. Pasal bintang tengah, atas biru, bawah biru. Apakah tujuan mereka? Apakah di sebalik iaitu logo Israel itu? Biru di atas menunjukkan iaitu Sungai Nil. Biru di bawah menunjukkan Sungai Furat. Sungai Nil yang terletak di Mesir, di antara salah satu sungai yang mana yang dikatakan bahawasanya sungai ini daripada syurga. Yang kedua iaitu Sungai Furat, juga iaitu bagaimana banyak perkara-perkara yang berlaku di Sungai Furat. Sungai Furat yang mana yang sepadannya ke Iraq, ke Turki dan Syria. Mereka target bermula daripada Sungai Furat sampailah Sungai Nil. Mereka target untuk nak kuasai negara-negara ini. Maka di Syria mereka letakkan keluarga Al-Assad, bermula daripada Hafizul Assad, ayah kepada Basharul Assad. Maka di Mesir mereka letakkan Husni Mubarak. Kemudian apabila jatuhnya Husni Mubarak, mereka memperkenalkan iaitu nak pilih presiden dengan cara demokrasi. Mereka yang buat demokrasi supaya umat Islam apa? Supaya umat Islam bergaduh. Dengan demokrasi itu mereka dapat sangka bahawa Islam tak akan menang dengan demokrasi. Tetapi akhirnya apa yang berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah gerakan Islam iaitu Ikhwan Muslimin dapat menguasai Mesir, dapat memenangi iaitu kursi presiden di Mesir. Akhirnya apa yang berlaku, tempoh hanya berapa lama sahaja, nampak bagaimana iaitu Syekh Dr. Muhammad Mursi Al-Hafiz Hafizahullah ta'ala, bagaimana beliau mentadbir dengan cara yang cukup adil, dengan cara Islam. Akhirnya apa yang berlaku, rampasan kuasa yang dilakukan oleh tentera Mesir, rampasan kuasa yang dilakukan oleh tentera Mesir, dan bagaimana tentera Mesir dalam operasi memusnahkan pro demokrasi. Siapa dia buat demokrasi? Yahudi. Tetapi mereka nak bunuh semua pro demokrasi. Siapa? Mereka penyokong-penyokong, iaitu Syekh
Dr. Muhammad Mursi Al-Hafiz hafizahullah taala. Kita lihat. Nah, sebab apa? Mereka rasa dengan demokrasi pun mereka tak boleh nak makan, maka dengan cara ini mereka dapat kuasai. Akhirnya pada hari ini, setelah Sisi mengambil alih, kemudian pada hari ini juga, pada hari ini apa yang kita saksikan, bahawasanya Husni Mubarak sebagai orang yang bersalah tiba-tiba tak ada, iaitu tuduhan terlepas daripada semua tuduhan dan dia dibebaskan. Nah, ini kita lihat. Nah, sehingga pada hari ini ikhwan muslimin diharapkan. Kemudian apa yang berlaku di Syria? Apa yang berlaku di Palestin? Yahudi mereka target bermula daripada iaitu Mesir, bermula daripada sungai Furat di Mesir, sehinggalah iaitu bermula daripada sungai ini di Mesir, sehinggalah sungai Furat di Syria. Mereka target untuk mereka nak kuasai semuanya, menjadikan iaitu negara bintang mereka, iaitu nak memperluaskan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Yahudi. Dan sebab itulah mereka memberi kepada Bashar al-Assad, memberi cadangan sehingga Bashar al-Assad melepaskan bom kimia dapat membunuh, bukan sekadar membunuh umat Islam, tetapi membunuh banyak umat Islam. Habis nak clear jadi padang jarak, padang terkukuh, habis clear musnah semua. Apabila habis semua, maka mudah mereka untuk nak buat masuk generasi baru di kalangan orang-orang Yahudi. Allahu Akbar. Ni kita lihat. Nah, semil muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi apa juga kali kita buat pun, iaitu yang pertama mardatillah, keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita nak cari. Keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana yang kita nak terima. Keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang mana yang kita sasarkan. Dan yang kedua iaitu untuk kita nak dapat halawatul iman ini, iaitu mendapat kemanisan beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang meredai wabil islami dinah, yang meredai bahawasanya Islam sebagai agama kita. Pada hari ini kita lihat bagaimana kedudukan umat Islam. Bagaimana kedudukan Islam pada hari ini. Allahu Akbar. Kalau kita nak letak peratus, Allah berat tuan. Berat kalau kita nak letak peratus, iaitu mereka yang mana yang ikut Islam, mengamalkan syariat Islam secara satu-satu, baik di segi semayang, baik di segi aurat, baik di segi akidah, baik di segi pengamalan Al-Quran. Allahu Akbar. Kita tengok bab semayang pun kita boleh letak berapa peratus umat Islam yang semayang. Kita kira lah yang semayang ni orang yang semayang berjemaah. Kita kira sekali orang yang tak semayang berjemaah. Kita kira juga mereka yang mana yang semayang di rumah. Kira juga mereka yang semayang di hujung-hujung waktu. Semayang hujung waktu, duduk atas tikak jelah daripada Zuhur sampai ke Asar. Lagu mana Zuhur sampai Asar, semayang Zuhur pun 4 suku. Lepas bagi salam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asar bagi main sampai dia. Kita kira sekali. Kita kira sekali orang yang semayang keluar waktu. Kita kira sekali orang yang semayang subuh pukul 6 balik. Orang semayang pukul 6 dia semayang pukul 9. Kira sekali lah. Semua sekali kita kumpul tu, berbandingkan dengan umat Islam, kita kata dalam qaryah kita, dalam kawasan kita, dalam daerah kita, dalam kampung kita, dalam negeri kita, berapa peratus kita meletakkan kedudukan umat Islam? Allah alam. Apa boleh tahu tadi? 50 boleh tak? Boleh 50? Saya tahu nak kata dah 20. Cukup sikit yang betul-betul ikut Islam. Itu tak sebut bab aurat. Bini tu imam, laki pakai serban zakar dengan jubahnya, naik motor nak pergi masjid, bini tak pakai setukin, tunjuk teh ke orang datang, belakang tu siap turun lah. Bini tu imam yang menutup aurat
betul-betul cuba kita cek tengok berapa persen umat Islam yang boleh iaitu menutup aurat dengan sempurna. Maka kita lihat bagaimana apakah usaha kita. Usaha kita untuk kita nak mengislamkan masyarakat yang cukup sukar, yang cukup payah. Berbagai-bagai rintangan, berbagai-bagai ancaman yang berlaku. No? Berbagai ancaman yang mana yang orang mengancam. Sahabat saya Ustaz dan guru Gus Zuri, Ustaz Zuri daripada Sedim, Pondok Sedim. Buka pondok di Sedim, budak-budak ada 6 orang. Tok guru kena santau. Pasal apa? Sebab buka pondok, bukan syakat tok guru, bini tok guru, anak-anak tok guru, habis kena santau habis. Saya tanya, budak ada berapa orang? Ada 6 orang. Budak Sedim berapa orang? Seorang. Allahu Akbar. Awak kat tahap orang tu. Saya buat apa makhak di Kejai sendiri pun. Sampai lah ni orang pakat dia bunyi. Lagu mana boleh terlepas pandang, boleh ada pondok tengah-tengah ni. Allah, awak pondok ni buat bala ke? Macam mana terlepas pandang boleh ada pondok tengah-tengah kampung? Oh, awak ni ke mana? Mereka tak sedar bahawa inilah iaitu cara untuk kita nak selamatkan generasi mereka. Nak selamatkan orang-orang, nak selamatkan masyarakat, nak selamatkan iaitu umat akhir zaman ini yang banyak lari jauh daripada landasan yang sebenar. Muslimin muslimat hadirin hadirat minta Allah Subhanahu bunyi daunnya tawdiyah. Tahu dah no? Nak tahu nak beli baru lah. Nak tahu beli baru. Lepas kena curi itu. Curi itu bulan puasa kan. Ni dah lepas raya setahun dah kena tukar lain pula. Dia murah kot. Hilang 20,000. Beli 20,000 dah berat sikit. Apalah, muslimin muslimat hadirin hadirat betul Allah sekalian. Jadi kita kena ingat bahawa kita nak yang kedua apa dia? Wabil Islami dina. Dengan jadikan bahawasanya Islam itu sebagai agama. Secara kita mengikut secara 100%. Dan yang ketiga, ciri-ciri mereka yang mendapat iaitu halawatul iman, kemanisan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka redha juga wa bi Muhammadin nabiyyu wa rasulah. Mereka meredai juga Nabi Muhammad itu sebagai rasul. Dengan mereka mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mereka mengikut apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengikut semua, mereka tak tolak sunnah Nabi. Semua mereka ikut belakang. Yang ni juga kita boleh tengok berapa peratus umat Islam yang mana yang boleh mengikut sunnah Nabi betul-betul. Pakai jubah dia peleceh. Pakai jubah, ni jubah ni tak boleh. Hang kena pakai kemas nak mai sini. Berat. Tak kira lah tak mana jual sekalipun, apa tempat sekalipun, jubah sebagai pakaian sunnah, serban sebagai pakaian sunnah kita kena amalkan. Kita kena laksanakan. Untuk diri kita, kita nak melihat bagaimana umat Islam boleh berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu kita kena diri kita sendiri mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah umat-umat yang lain, barulah masyarakat-masyarakat yang lain boleh mengikuti bagaimana sunnah yang kita lakukan. Tapi pada hari ini ramai orang yang tak ikut sunnah. Pada hari ini ramai orang yang belakangi sunnah. Pada hari ini orang yang ramai yang tak mempeduli sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih jadikan artis sebagai idola. Bagaimana inilah acuan yang dibentuk oleh kerajaan. Kita baru habis puasa, duk tarbiyah bulan puasa, ustaz tazkirah berung tazkirah hari-hari. Main dengan depa main sapu sak aja tuan, kelia wak main Metallica. Habis cerah, habis semua pakat duk ikut habis. Ni kita lihat kenapa umat Islam dah tak mau kepada tazkirah. Umat Islam tak mau kepada kuliah.
Umat Islam tak mau dengar pengajian-pengajian ilmu. Umat Islam tak mau mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wajib bagi mereka. Mereka buat datang. Itulah sebab akhirnya mereka menjadi sesat dalam keadaan mereka sendiri yang sesat. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ini perlu kita kena ingat bahawa bagaimana kedudukan umat Islam pada hari ini, kedudukan mereka yang menjunjung sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin hari semakin berkurangan, semakin hari semakin kurang. Akhirnya kita takut sunnah Nabi menjadi pupus dan sunnah Nabi orang rasa pelik. Lah ni kita tengok kalau orang pakai serban, pakai jubah masuk tengah pekan, cukup pelik. Tapi kalau pakai seluar jin, cari tutup, pakai kat, tak apa pula, jadi benda biasa. Orang pakai tudung, tengok cukup pelik macam orang panggil harimau masuk kampung. Tapi kalau orang pakai orang yang mana yang pakai biasa kosong, yang mana tak pakai tudung, lepas tu pula rambut merah, biasa. Ni masyarakat kita pada hari ini. Kita takut satu hari nanti yang mana orang dah jauh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang lebih sayang kepada harta. Orang lebih sayang kepada harta, orang lebih sayang kepada kemewahan yang mana yang mereka ada, sehingga mereka bakhil pula untuk nak infak pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti apa yang mana yang Nabi laksanakan. Nabi ajar, Nabi tarbiyah sahabat-sahabatnya, sehingga sahabat-sahabatnya bagaimana berada di kedudukan yang cukup tinggi. Mereka tak sedekut harta mereka. Lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah Ta'ala tak nilai apa yang kamu infakkan, sehingga kamu ini menginfakkan segala apa yang harta yang mana yang kamu sayang. Jadi infak dah. Hak mana yang kita sayang, kita infak sebagai kita menjunjung sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita lihat para sahabat sehingga wakaf semua harta mereka untuk apa? Untuk Islam. Bagaimana Siti Khadijah binti Khuwailid menginfakkan segala kemewahan harta yang dia ada untuk perjuangan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita. Maka kita perlu kena pilih betul-betul untuk kita. Semoga apa yang kita lakukan itu, pengorbanan infak yang kita buat itu, Allah Ta'ala terima dengan keikhlasan kita setelah kita ni menginfak benda yang mana yang kita cukup sayang. Lah ni terutama kita pada hari ini nak usia korban. Dia cari lembu korban hak paling murah. Tak mau mahal-mahal. Sini bawah ni. Saya jual 8. 400. Dia jual 8 dan sekor. Dah ada satu bahagian? 400. 400 satu bahagian. Mahal. Tikai rata. Dah cari hak 100 lebih kalau boleh. Lembu hak sepak tengok. Kurui kering lembu makan plastik satu bahagian 180, 200. Cukup kedekut 400 kau banyak mana? Hang himpun sehari RM2 pun. Allahu akbar, lebih 400. Lebih 400 kalau cakap himpun sehari RM2, sehari RM2. Beli rokok, lebih. Beli topak lebih daripada RM2. Iaitu apa yang mana yang kita lakukan, apa yang mana yang kita buat. Bagi hak mana yang kita sayang. Untuk jihadi tu lepas buat lembu besar. Satu bahagian 1000 lebih. Lagu tu kita pernah masuk. Saya insya-Allah kalau ada kawan-kawan tahun ni, insya-Allah kita buat. Besar sikitlah, tak besar banyak kau jihadi. Saya kalau ada kawan-kawan yang nak join korban. Insya-Allah seekor sapi. Amal sapi yang saya duduk belah tu seberat, kalau timbang hidup 12 pikul. Satu bahagian 800 tempat nak duduk. Kalau kata bagi-bagi, saya rasa 7 bahagian boleh seorang pikul boleh kot. Timbang hidup 12 pikul. Dia ada 700 kilo lebih. Yang mana tengkok saja pun kat sekawah makan sehari 3 undi rumput. Allah. Jadi kita infak, kita buat. Ini pengorbanan yang mana yang kita buat. Allah, kalau ada kawan-kawan yang sanggup. Kalau ada 3 orang berat. Harga dia pun boleh gagah sapi tu.
Jadi kita infak. Kita buat ini pengorbanan, kita nak serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita ibadat kepada Allah. Jangan kita cari yang murah-murah, ambil yang mahal-mahal. Jahat tu jadi buat terlepas pas 1,000 lebih. Sekok lembu yang harga lembu 11,000. Ambil macam tu. Barulah bila kita infak, kita korban benda yang mana yang kita sayang, Allah Subhanahu wa ta'ala lebih menerima dengan keikhlasan kita apa yang kita korbankan, insya-Allah. Sebagai kita menjunjung sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Muslimin muslimat, hadirin hadirat insya-Allah sekalian, sekarang itu untuk kuliah pada malam ni. Dan segera pada malam ni sebagai mukadimah, insya-Allah kita akan bertemu semula dalam kuliah bulanan kita setiap hari Rabu. Minggu ke-4. Rabu minggu ke-4 pada bulan 4. Khairul Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Sekarang itu Allah Subhanahu wa ta'ala alam. ولا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتحنا فتوح العارفين كما فتحتها على أنبيائك وأوليائك من الآخرين اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك واتقت على طاعتك توحدا على دعوتك وتعاهدا على ناصرة شريعتك فاسق اللهم بذاتك فاسق اللهم بذاتك فاسق اللهم بذاتك وأدم مهدها واهدها سبلها من أمرك الذي لا يخفو واشرح صدرها بفيض نبيك يمتوكل عليك وأحييها بمعرفتك أمت على شرك في سبيلك إنك نعم مولى ونعم نصير صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين.